Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar, kita sampai ke penghujung dalam bab 1 ini, iaitu ialah kedaulatan negara, ya. Kita dah bincang tentang takrif kedaulatan negara, kepentingan kedaulatan negara, dan pada kali ini kita akan bincangkan pula apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Pelajar-pelajar, untuk langkah-langkah ini kita ada 4 langkah utama, ya. Yang pertama sekali, ya, kita perlulah mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Itu sangat penting, ya. Yang keduanya ialah mengekalkan perpaduan kaum, ya. Yang ketiga, memupuk nilai-nilai atau semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat, dan yang terakhir sekali ialah mengukuhkan pertahanan negara, ya. Baik, pertama sekali kita nak jelaskan, ya, bagaimanakah kita nak mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi negara. Ya, di sini dua pihak memainkan peranan yang penting, ya, iaitu pemerintah dan rakyat, ya. Pemerintah dan rakyat mempunyai kerjasama dan perlulah menjalin hubungan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi, ya. Pemerintah melaksanakan pentadbiran mestilah dengan cekap dan menjalankan berbagai-bagai usaha atau program bagi memajukan ekonomi rakyat, ya. Manakala, ya, rakyat pula perlulah memberi kerjasama penuh, ya, bagi menjayakan semua usaha dan program-program yang telah diatur, yang telah dirancang oleh pihak pemerintah, ya. Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama sekali ialah mestilah mewujudkan pentadbiran yang cekap, ya. Yang keduanya ialah menghapuskan amalan rasuah dalam pentadbiran. Yang ketiganya memastikan pihak pemerintah atau kerajaan mestilah memastikan agihan sumber kekayaan negara diagih secara adil kepada semua kaum melalui dasar pembangunan ekonomi. Dan seterusnya, pihak pemerintah juga perlulah menguatkuasakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan dan adil. Manakala di pihak rakyat pula, ya, pertama sekali yang paling penting ialah rakyat menumpahkan ketaatian kepada raja dan negara, ya, menyokong segala usaha-usaha dan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan, ya. Ini penting bagi menjamin kestabilan negara. Selain itu, ya, rakyat juga perlulah memupuk kerjasama dengan semua kaum supaya agihan kekayaan negara dapat dinikmati bersama, ya. Dan yang terakhir sekali, rakyat paling pentingnya ialah mematuhi undang-undang negara. Jadi semua aspek itu akan dapat membantu mewujudkan sebuah kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi negara. Baik, seterusnya ialah mengekalkan perpaduan kaum, ya. Pelajar-pelajar, sejak awal kita mencapai kemerdekaan, ya, kerajaan dan juga rakyat senantiasa berusaha tanpa jemu untuk mengekalkan perpaduan kaum, ya. Perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum ini sangatlah penting, ya. Jadi terdapat beberapa usaha atau langkah yang dia telah diambil, terutama sekali oleh pemerintah, ya, dengan cara menggubal dasar-dasar dan undang-undang yang berkaitan dengan perpaduan kaum serta integrasi nasional, ya. Seterusnya, ya, kerajaan memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar-dasar yang berkaitan dengan bahasa, pendidikan dan kebudayaan, ya. Dan ini dilaksanakan oleh kementerian serta agensi yang berkaitan. Seterusnya, merangka program-program serta kempen-kempen bagi memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. Kerajaan juga, ya, memberi peruntukan perbelanjaan yang besar, ya, dan dalam melaksanakan program-program untuk memupuk perpaduan kaum. Manakala, ya, rakyat pula, ya, peranan rakyat dalam mewujudkan perpaduan kaum, ya, pertama sekali ialah semua kaum hendaklah menggunakan bahasa kebangsaan serta menghayati rukun negara. Kerana kedua-dua aspek inilah yang menjadi kunci kepada wujudnya perpaduan dan persefahaman antara kaum, ya.
masyarakat atau rakyat juga mestilah memahami dan menghormati agama serta budaya agama bangsa lain atau kaum lain. Ya, selain daripada itu, rakyat perlu mengamalkan sikap atau semangat perkongsian, bertoleransi serta saling menghormati antara satu sama lain dalam kalangan rakyat Malaysia yang tercinta ini. Dan yang terakhir sekali, rakyat perlu melibatkan diri dalam pelbagai program kemasyarakatan, ya, kerana program-program yang dianjurkan itu akan dapat memupuk kerjasama antara kaum, ya. Baik, yang ketiganya ialah memupuk nilai semangat patriotisme. Patriotisme ialah satu perasaan cinta yang mendalam terhadap negara. Jadi justru itu mereka sanggup mempertahankan sejarah bangsa dan undang-undang warisan negara tersebut. Patriotisme ini merupakan nadi dan kepada kebebasan, kestabilan dan kemajuan sesebuah negara. Semangat patriotisme ini penting untuk melahirkan pemimpin dan juga rakyat yang taat setia serta sanggup berkorban demi negara, ya. Bagaimanakah semangat patriotisme ini perlu dipupuk? Ya, pertama sekali pemerintah atau pihak kerajaan haruslah menganjurkan hari sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan, ya. Contohnya, ya. Kerana dengan anjuran sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan ini akan menimbulkan kecintaan mendalam terhadap negara. Mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras di sekolah. Tujuannya bagi melahirkan generasi yang peka terhadap sejarah negara, lantaran itu mewujudkan semangat cinta dan sayang kepada negara Malaysia ini. Seterusnya menganjurkan kempen-kempen dan menerbitkan filem-filem atau rencana-rencana, risalah-risalah yang boleh memupuk semangat perpaduan dengan menggunakan media-media, ya, yang pelbagai di negara kita. Dan yang terakhir sekali, kerajaan haruslah memberi pengiktirafan kepada Malaysia, kepada rakyat Malaysia yang berjasa kepada negara dengan mengabadikan nama mereka pada bangunan-bangunan atau jalan-jalan dan sebagainya. Manakala rakyat pula, ya, mestilah menghormati lambang-lambang seperti jalur gemilang, jata negara, rukun negara dan juga lagu negaraku. Menyanjung adat dan menghargai budaya warisan negara, meningkatkan imej negara dengan melakar kejayaan-kejayaan, mencipta pencapaian-pencapaian terbaik dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, sukan, ekonomi, ya, hingga ke peringkat antarabangsa. Dan seterusnya ialah rakyat perlulah mempunyai perasaan dan semangat menghargai tokoh-tokoh, menghormati tokoh-tokoh dalam pelbagai kaum yang mana mereka telah berjuang untuk sama ada dan untuk mencapai kemerdekaan negara ataupun berjuang untuk memaju dan memetabatkan negara kita di peringkat antarabangsa dan mengekalkan kedaulatan negara. Baik, yang terakhir sekali ialah mengukuhkan pertahanan negara. Ya, pemerintah dan rakyat mempunyai tanggungjawab yang jelas untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Ya, pertahanan yang paling penting sekali ialah mengekalkan kedaulatan negara. Pemerintah perlu menggubal undang-undang atau dasar-dasar bagi melindungi keselamatan negara, mengadakan perjanjian-perjanjian pertahanan, latihan-latihan ketenteraan bersama-sama dengan negara serantau dan antara bangsa. Seterusnya, yang paling penting ialah memodernkan atau meningkatkan taraf aset-aset ketenteraan, ya, dengan mengukuhkan pasukan pertahanan negara. Dan akhir sekali, pemerintah mestilah memastikan pasukan keselamatan kita sentiasa bersiap siaga menghadapi cabaran-cabaran semasa, ya. Dan manakala rakyat pula perlulah peka terhadap isu-isu keselamatan negara, seperti contohnya memberi maklumat terhadap pencerobohan-pencerobohan sempadan, mengelakkan kolaborasi dengan negara luar yang boleh mengancam keselamatan negara, dan seterusnya rakyat perlulah menganggotai atau menjadi anggota pasukan keselamatan ataupun sukarelawan untuk mempertahankan negara.
Dan yang paling penting ialah semangat sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara. Baik, jelas bahawa kerjasama pemerintah dan rakyat amatlah penting, ya, dalam usaha untuk mengekalkan kedaulatan dan berjaya mengekalkan keamanan dan kesejahteraan rakyat seterusnya. Sebagai rakyat Malaysia, amat penting kita menghormati kepelbagaian budaya dan agama dalam masyarakat untuk mengukuhkan perpaduan bangsa Malaysia. Perpaduan dan kerjasama dalam kalangan kaum menjadi teras kepada kemakmuran, kelangsungan dan kedaulatan negara. Ya, sekian, terima kasih.